times. And then it went like a 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4. Well, if it's glass, yeah, you're gonna shatter it. Battle your battles, you gotta tell it. How to the cure. Breathe underwater. Won't you teach me how to do it? Yeah, I wanna take a swim and bring me with you one time. We can fly if you take me under your wing. But let me do my thing. And then it went like, hey, hey, hey. 5, 6, 7, 8. If it's trash, yeah, you're gonna take it out. Handle it rapidly, got the magic, you got it for sure. You can see what's in future. Won't you put me in a picture? Yeah, I'm gonna make it nice. Yeah, I'll bring the good vibes. Gotta win if you let me into the race. But I would do it my way. And then it went like a 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Apa khabar semua? Jadi hari ni kita nak cerita sikit dengan satu berita daripada Thailand lah. Jadi nampaknya kerajaan Thailand sedang berusaha keras untuk menjadikan EV lebih popular kerana dia mempunyai sasaran untuk menjual lebih kurang dalam 30% EV pada tahun 2030. Jadi penjimatannya dikatakan ialah kemungkinan sehingga 160,000 baht. Ini untuk Great Wall Motors lah. Great Wall Motors of course menawarkan Aura ni lah, Aura Cat sebagai dia punya produk di Thailand. Dan 160,000 tu bersamaan dengan hampir 4,779 US dollar. Dan penjimatan ni banyak antara 13 hingga 15% lah penjimatan kan. Sebab harga kereta lebih kurang dalam 1 juta baht lah dia kata, lebih kurang kan. Dan jadi Thailand mensasarkan 725,000 EV pada tahun 2030 Jadi ini satu angka yang besar lah. Satu angka yang besar di mana untuk kita di Malaysia ni kita masih lagi belum ada sasaran yang sebegitu besar lah. Di mana kita masih lagi membiarkan open-ended lah. Kita punya polisi sekarang agak open-ended. Kita hanya ada satu polisi pendek, jangka pendek, iaitu road tax, cukai import dan cukai duty excise, pelepasan duty excise, pelepasan cukai import dan juga cukai jalan selama 2 tahun untuk kereta-kereta diimport sepenuhnya dan selama 4 tahun untuk kereta-kereta yang dipasang tempatan. Jadi tahun ini Haval bercadang nak menjual 20,000 unit lah kan, iaitu Aura Good Cat dan Haval SUV. So dia akan hasilkan EV secara tempatan pada tahun 2024 lah. Jadi untuk masa ni dia hanya akan hasilkan Haval punya SUV di Thailand. Jadi Aura Good Cat ni semua pun akan datang masih lagi daripada China lah nampaknya kan. Dan dia kata sekarang ni lama lah akan makan masa. Sekarang ni hanya ada 4,000 kereta elektrik yang didaftarkan di Thailand lah. Dan kebanyakan pelaburan yang dibuat masih lagi melibatkan enjin biasa lah. So nampaknya walaupun Thailand bermula awal, ada kemungkinan jugalah Indonesia mungkin akan pintas Thailand lah. Kita ni nak sebut pun payah kan. Kita ni nak sebut pun payah. Ini pula daripada Times of India. Dia orang pun mempunyai banyak juga pendaftaran ni kereta kenderaan elektrik. Jadi tengok di sini dia katakan Delhi ada 2.5 juta kenderaan elektrik. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has the most at 2.55 million. Delhi ada lebih kurang 1.25 juta. Karnataka
ada 72,000, Bihar ada 58,000 dan Maharashtra ada 52,000. Tapi di India kita kena tahu bahawa angka-angka ni kebanyakannya ialah tuk-tuk lah, kenderaan 3 roda dan motosikal. Kerana dia orang kat sana banyak dah bergerak ke arah tu dulu Jadi angka EV yang dipaparkan sini ialah untuk motosikal dan kenderaan roda 3 lah. Dan itu satu cara yang agak menarik, kerana yang betul hakikatnya di India banyak motosikal, di Indonesia juga banyak motosikal. Jadi polisi dia lebih menggalakkan motosikal lah, iaitu di mana Gogoro akan masuk ke Indonesia dan sebagainya. Jadi di India pun sama, jadi dia bergerak ke arah itulah. Untuk kita di Malaysia ni, kita punya polisi itu tidak begitu jelas tentang motosikal. Tak ada sebarang penggalak yang jelas lah untuk industri motosikal. Kemudian kita tengok ini cerita Tesla di Berlin akhirnya boleh buka dah. Boleh buka dan boleh deliver kereta kan. Hari ni lah katanya. Hari ni akan di inilah pasal dia tweet dia semalam tweet semalam, jadi hari ni lah dia akan buka Giga Berlin dan akan menyerahkan kereta kan. So dikatakan Elon Musk ni akan pergilah ke Giga Berlin lah kan. Di mana of course ini satu cara yang agak besar lah, kerana ini kilang yang besar dijangka boleh membina 1 juta kereta, satu kilang yang sangat besar sebenarnya. Jadi untuk fasa pertama dia menjanjikan 500,000 kereta daripada Giga Berlin fasa pertama dan sekarang ni segala kelulusan yang mereka telah dapat ialah untuk fasa pertama. Katanya Giga Berlin ni mempunyai masalah bekalan air, kerana katanya di Brandenburg ni dia ada masalah air. So dia punya permit awal ni untuk 500 unit, 500,000 unit kenderaan saja penghasilan banyak tu di kilang ni. Jadi dalam masa sekarang sehingga fasa kedua, Tesla kena mencari bekalan air yang baru lah. Tak tahulah macam mana dia nak buat. Sama ada ini akan menjadi masalah dalam masa 2 tahun lagi, kita pun tak pasti. Tapi apapun, ini akan meningkatkan angka jualan EV di Eropah lah. Dan juga akan melegakan keadaan bekalan EV daripada China. Kena double whammy, China ni lebih double lega dia sebab Giga Austin juga akan buka. Jadi kebanyakan bekalan kereta elektrik untuk US dan Eropah akan diuruskan oleh Austin dan Berlin lah. Jadi, tapi saya rasa Berlin dengan 500,000 mungkin tak cukup. Mungkin akan terus perlu bergantung kepada Shanghai, kecuali Elon Musk dan Tesla mendapat pelepasan untuk fasa kedua Giga Berlin yang boleh meningkatkan angka penghasilan di Giga Berlin melebihi 1 juta unit ataupun lebih mendekati kepada 1.5 juta unit. Jadi zaman elektrik ni kita kata bila dah sampai kereta kebal pun dah elektrik kan. Jadi ini FFG Genesis electric tank Ini dah review electric tank pula dah. Nak tengok Ustaz ya. Ini dekat Germany. Tengok tu. Tak ada asap mah kan. Sebab pakai bateri. Tapi tak pasti macam mana dia punya range, bateri swapping ke apa ke. Boleh pergi sampai 100 km sejam katanya ni. Tuh. $15,000 Newton meter. Okay. So ini sajalah nak tunjuk kepada apa pun. Kemudian ni berita yang lebih penting ialah Toyota kata dia punya bateri boleh bertahan lebih 20 tahun lah.
iaitu lepas 10 tahun dikatakan bateri ini boleh masih lagi mempunyai tahap kesihatan 90% after 10 years of operation. Jadi dia katanya kalau 90% lepas 10 tahun ada lagi dalam 10 tahun lagi lah kiranya basically untuk dia turun ke 80 ataupun 75%. Jadi ini menjadikan ianya agak prospek yang menarik lah untuk kita kalau yang berminat dengan teknologi kereta elektrik ni. Inilah satu prospek yang sangat menarik lah. Kemudian kita tengok ni cerita tentang Volkswagen pula. Volkswagen dia akan ada update lah dia punya software, akan ada assisted driving, ada cloud, ada swarming. Swarming ni satu agak yang penting juga, iaitu dia berkongsi maklumat antara kereta-kereta Volkswagen lah. Kalau kita nak faham teknologi swarming ni, secara mudah kita nak tengok ialah Google Map ataupun Waze lah, di mana kita semua menyumbang ke arah maklumat yang ada dalam peta tu lah. Maksudnya untuk Google Maps dengan Waze, bila kita memandu, dia tahu kelajuan kereta kita, dan kelajuan kereta kita tu dia menjadi sebagai satu data point lah dalam peta Waze ataupun Google Map. Jadi untuk memberitahu sama ada atau memberitahu pemandu-pemandu dia sama ada kesesakan lalu lintas ataupun tidak. Sebab dia warna jalan itu bergantung kepada kelajuan purata kenderaan yang ada dalam sistem yang lalu di situ. So itu that's kind of swarming punya teknologi lah. Jadi itu akan membantu kalau kata kereta kita dah siap ada benda tu, dia dah tahu dalam peta kat mana ada traffic jam, dia akan boleh mengelak lah secara teorinya. Sebab kalau dia lakukan continuous calculation membuat perkiraan secara berterusan, so dia akan tahu kat depan ada mungkin jam dan akan mengelak lah kalau dia kira laluan lain tu, alternatif tu adalah lebih menjimatkan masa. Benda ni ialah berguna kadang-kadang macam kita memandu, tiba-tiba ada jam dekat lebuh raya, kita tak tahu kan, ada roadworks ke, tanah runtuh ke apa ke. Tapi kalau sistem tu ada swarming, dia ada live information, dia boleh tolak trafik dah pergi ke tempat lain untuk mengelakkan sangkut dalam jam. Yang mana dah sangkut dalam jam tak boleh buat apa lah kan. Tapi itu antara ciri-ciri yang bagus lah yang ada pada sistem software baru ni lah. Ada macam park assist macam biasa lah, charging performance, voice control, e-route planner. E-route planner ni akan jadi salah satu ciri penting di mana yalah, ciri penting buat masa sederhana saja sebenarnya. Dia jangka panjang bila dah banyak bersepah tempat charging tu, dia tak menjadi isu sangat lah. Masa sekarang ni sementara charging network atau infrastruktur sedang dibina, part of the e-route planner tu akan menjadi satu ciri yang penting. Jadi ini satu artikel daripada Clean Technica. BEV market share 50% in 2030. So Clean Technica punya writer ni lah, Martin Vinquaisen, kata how stupid do they think Americans are. Jadi dalam artikel ni basically dia kata sebenarnya lebih pada 50%. Sebab buat masa sekarang ni lah, mungkin 2-3 tahun lepas benda ni belum jadi lagi buah mulut. Teknologi EV ni belum jadi buah mulut. Jadi mungkin ramai yang belum faham dan belum sedar tentang EV ni. Tapi buat masa sekarang saya rasa dah ramai orang sedar. Jadi itulah penulis ni kata tak masuk akal hanya 50% pada tahun 2030. Kan? Jadi dia punya nada perbincangan tu dah mula berganjak ke arah itu. Di mana makin ramai suara-suara yang mempersoalkan keunggulan ataupun sebarang keputusan untuk membeli kenderaan ICE. Kerana ramai yang mula risau kenderaan ataupun teknologi tersebut akan menjadi tidak laku apabila teknologi elektrik mula berkembang maju. Jadi ramai dah mula tanya, saya nak beli kereta ni, elok kot saya beli hybrid ataupun plug-in hybrid. Dan orang dah mula berfikir ke arah itu, kerana untuk kereta-kereta yang pure ICE ni saya rasa dalam masa 2-3 tahun lagi orang akan risau nak beli. Sebab dia pasal kereta ni adalah satu bahanda yang besar yang kita beli. Dia bukan macam handphone. Handphone tak apa, kita beli, katalah kita beli phone bodoh dulu, 6-700, kita pakailah sampai dia reban. Lepas tu kita tukar lah phone baru terus kan.
Jadi untuk kereta ni selalunya kebanyakan orang lazimnya orang pakai 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, lepas tu dia tukar kereta baru. Setengah orang bila melebihi 50% tempoh bayaran pinjaman, dia akan tukar kereta. Dia sentiasa nak kereta baru. Ini memang perangai lazim kita di Malaysia lah, dan juga di banyak-banyak negara lain lah, di mana orang tukar kereta ada tempoh 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, 7 tahun sekali, 9 tahun sekali. Lebih kurang macam tu lah kan. Paling cepat dalam 3 tahun lah selalunya kan. Kalau tak ada masalah lah. Kalau bermasalah, sebulan pun boleh tukar kereta, setahun pun boleh tukar kereta, 6 bulan pun boleh tukar kereta. Jadi di dalam artikel ni dibaca secara penuh di Clean Technica, dia kata basically tak mungkin hanya 50%. Nya akan lebih pada 50%. Kemudian ini rumus terbaru Apple. Katanya kereta Apple mungkin akan dibina dengan Porsche. Ini berdasarkan kabar angin lah yang diterima di Eropah. Ada penulis ni, Joe Boras, kata bila dia tengok artikel ataupun tweet macam ni sebagai contoh, Ming Chico, Apple car project team has been dissolved for some time. The reorganization within the next 3 to 6 months is necessary to achieve the goal of mass production by 2025. So nampaknya benda ni akan kemungkinan bergerak ke arah Porsche, sebab untuk kereta yang premium kan. Cuma dan dia tak boleh menepati falsafah Apple, iaitu luxury for everyone lah kan. Tapi memang it makes sense kalau dia orang buat dengan Porsche, sebab dua-dua jenama yang super premium, dan memang ada sinergi yang agak bagus antara dua-duanya, di mana Porsche memang mempunyai satu kebolehan tahap tinggi untuk menghasilkan kereta, termasuklah kereta elektrik, kerana dia punya Taycan juga mendapat pujian yang agak bagus di kalangan peminat kereta elektrik. Jadi Porsche jelas tidak mempunyai sebarang masalah untuk menghasilkan kereta elektrik yang berkualiti dan diminati ramai. Dan of course Apple boleh menawarkan pelbagai kelebihan lah. Maksudnya Apple CarPlay dan pelbagai software ataupun perisian untuk hiburan. Memang Apple mempunyai satu kekuatan yang sukar untuk dicabar lah. Jadi dua-dua jenama ni memang jika mereka bekerjasama akan mungkin menghasilkan sesuatu yang agak menarik juga lah. Ini tadi yang Volkswagen tu Dan kemudian di sini ada sesuatu yang menarik, iaitu Sandy Munro. Dia dalam channel E4 Electric, dia dijemput oleh host channel E4 Electric untuk membincangkan tentang FSD ataupun full self driving. Jadi full self driving ni ialah satu teknologi yang diusahakan oleh Tesla secara besar-besaran lah. Jadi apa yang kita nak tunjukkan kat sini ialah tweet daripada Elon lah, iaitu mengenai mengenai dia punya scaling. So ini dia punya tweet dia yang disebut Sekejap saya nak tunjuk. Sekarang ni kita punya perbincangan ni mungkin agak macam kata teknikal pun tak teknikal jugalah. Sekejap dia ada sebut di sana cara dia punya tweet ni tu. The actual tweet ni. Sekejap so ini yang dia sebut.
Ni part 2. Working on master plan part 3. Jadi dalam part 3 ni dia berkata bahawa perancangan dia ialah untuk scaling nak membesarkan syarikat Tesla tersebut untuk membantu manusia berganjak dengan lebih cepat ke tenaga hijau dan juga dengan menggunakan AI. Jadi itu penting tu, dia sebut AI itu sebagai, kejap saya nak cari mana tweet dia tu. Dia menyebut tentang macam mana dia nak membesarkan lagi Tesla lah, dan antara benda yang dia sebut tu ialah AI. Jadi apabila dia menyebut tentang AI tu, kejap. Elon Musk, Tesla Master Plan. Okay, sekejap saya tengok mungkin kat sini ya. Oh, on LinkedIn. Kita tengok tak? Ni dia. Replying to Dr. Jack kan, dia kata main Tesla subjects will be scaling to extreme size which is needed to shift humanity from fossil fuels and AI. So dia punya main subject dia adalah shifting, and then also fossil fuels and also AI. The next subject is that and AI. But they will also include section about SpaceX, Tesla and Boring Company. Jadi and AI ni adalah sesuatu yang sangat penting. Saya rasa fundamental dalam perancangan Tesla bergerak ke depan. Jadi bukanlah kata saya nak cerita pasal Tesla tu seolah-olah ianya sangat penting, tetapi memang dalam keadaan sekarang kita melihat macam mana Tesla adalah pelopor mereka memang mendahului agak jauh di hadapan. Dan kita tengok di sini bila dia berkata tentang AI ni, ialah kita nampak bahawa sebenarnya fokus dia adalah pada AI kerana dia dah cakap dah masa hari itu tentang robot Optimus. Dan bila kita tengok Sandy Munro berkata tentang sistem FSD ni agak mengarut kerana menggunakan kamera, saya rasa mungkin ada sedikit kekeliruan di situlah, iaitu di mana Sandy Munro kata ciri yang paling penting sekali untuk sistem yang dah lama digunakan oleh pihak tentera, di mana mereka menggunakan FLIR untuk pelbagai usaha mengesan. Dalam kapal terbang juga menggunakan FLIR, bukan saja kapal terbang pejuang tapi juga kapal terbang transport untuk melihat objek dalam gelap. In fact, kalau kita tengok night vision juga bergantung to some extent to forward looking to infrared lah. Dia menggunakan teknologi atau yang serupa lebih kurang sama untuk mengesan objek-objek dalam gelap melalui haba. Jadi memang teknologi infrared ni dapat membekalkan gambar yang agak tepat lah, agak jitu dalam apa sahaja keadaan. Dan bila kita tengok macam ni sebagai contoh memang kita tengok gambar ni kita kesan, kita tengok kita dah nampak dalam gambar FLIR ni kan, ialah dalam gambar FLIR ni kita kenal ini ialah orang, ini ialah boat, ini ialah apa. Walaupun kita tukar color kita boleh kesan. Ini nampak asap, semua kita boleh kesan. Jadi dan kita tidak perlu dilatih. Kita tak perlu dilatih walaupun awak tak pernah tengok image daripada FLIR. Kalaupun you tak pernah tengok, you tak pernah tengok lah image daripada FLIR, tapi you boleh kenal apa objek yang ada dalam gambar tersebut.
Jadi kat situ saya rasa this is where I think where I think Sandy punya idea tu mungkin tak begitu tepat lah. Tak begitu tepat. Di mana saya rasa apa yang Tesla cuba lakukan buat masa sekarang ialah menyelesaikan masalah artificial general intelligence. Tesla memang memikirkan full self driving, tetapi full self driving itu digunakan sebagai batu loncatan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah artificial general intelligence. Jadi bila kita melihat masalah artificial general intelligence ni, benda yang paling penting sekali ialah peringkat awal ni lah. Ialah macam kalau kita nak ajak budak-budak baru lahir kan, masa baru lahir, kemudian kita nak kena ajar dia. Kita ajar dia apa? Kita ajar dia mengenal, kan? Nak kena mengenal. Mengenal apa? Mengenal benda-benda di sekeliling dia, kan? So budak, kalau kita tengok masa awal, antara benda yang kita suka buat dengan budak-budak ialah kita main ni cak. Jadi tiap-tiap kali kita main cak dengan budak-budak ni, kita tak payah menyorok pun. Kita duduk depan dia, kita tutup muka kita buka cak. Dia gelak. Kita pun kalau kita tak faham, masa saya pun tak faham kenapa budak-budak boleh gelak kan. Tapi masa kita kecil pun, kita pun gelak. Rupanya itu satu konsep yang dia panggil object permanence. Object permanence tu maksudnya kita faham, bila kita dah tua sikit, kita dah faham, orang tutup muka, dia tetap ada kat situ. Bila buka, it's just dia buka tangan dia saja. Jadi kita dah tak gelak lagi dah. Kita menyorok belakang kertas ke, belakang komputer ke, belakang bookshelf ke, orang, bila kita nampak orang masuk belakang benda sesuatu objek, kita kenal bahawa sebenarnya orang tu ada kat belakang tu, tapi dia dilindungi. So concept of object permanence ni is an important basic concept. Lepas kita dah mengenal objek, kan, kita dah mengenal ini kereta, ini orang, ini apa, ini semua object permanence. Jadi object permanence tu is a very important concept untuk diajar kepada sistem komputer ni dalam proses pengenalan dunia dia lah. Kan? Pasal lepas pada tu, kalau kita fikirkan macam mana kita berjalan, kita memandu, ialah apabila kita memandu, kita sebenarnya membentuk 3D mental image dalam otak kita. Maksudnya bila kita dah biasa dekat satu jalan tu, dalam otak kita dah ada 3D mental image. Kita tahu jalan ni nanti kat depan dia akan corner ke kanan. Kemudian dia akan ada traffic light. Dia dah ada dalam otak kita dah. Kita dah pernah lalu jalan ni. But in general, kalau kita tak pernah lalu sesuatu jalan pun, dalam otak kita sentiasa menghasilkan 3D punya 3D space dalam otak kita. Maksudnya bila kita tengok kat depan tu dan kita ingat apa yang kita baru lepas, jadi bila kita memandu lah, kan, dalam otak kita ada mental space di mana kita tahu kita dalam keadaan ruang yang selamat lah. Katalah kita duduk di lorong tengah dan kita nampak depan tu kosong, objek paling depan jarak dia antara 30 meter. Di sebelah kiri kita ada sebuah lori, di sebelah kanan kita ada sebuah kereta, dan di antara kita dan kereta depan ada sebuah motosikal. Dan bila kita tengok di cermin, kita akan nampak beberapa motosikal nak masuk. Jadi semua tu kita simpan in our short term memory in terms of our 3D space lah di sekeliling kita. Jadi kita kenal, kita cam, kita faham. Jadi itu sekarang ni yang menjadi cabaran besar untuk mereka-mereka yang cuba menghasilkan driving intelligence lah. Basically ni dia nak menghasilkan satu software yang boleh memandu driving intelligence. So bila dia tengokkan driving intelligence ni, ianya satu yang memerlukan beberapa kepakaran. Pertama sekali nak mengenal objek dan memahami sekeliling. Jadi saya rasa apa yang Tesla cuba lakukan, pasal dia nak hasilkan robot nanti. Robot tu boleh menggunakan visual untuk memasang objek. Pasal dia dah kata dia nak gunakan robot dia tu, Optimus tu, yang akan dibina berdasarkan kefahaman visual yang dibina ataupun dicipta untuk kereta dia. Jadi objek tu boleh ambil benda. Dia boleh ambil satu benda, dia boleh kenal benda ni apa, dan dia akan tahu benda ni nak bertemu dengan objek ni untuk dicantum macam mana. Nampak?
You nak ajar satu robot, berapa lama you nak ajar dia supaya dia tahu ini kunci, ini spek mata. Kalau saya letak celah ni, saya tekan sikit, benda ni tak jatuh. Ini satu benda yang nampak macam mudah kat kita. Kita faham lah. Kita letak pasal saya dah umur 50 tahun dia belajar. Tapi robot tu macam mana nak ajak dia supaya dia boleh faham the relationship between objects, spatial relationship, dia punya mechanical relationship dan pelbagai-bagai lagi. Jadi bila kita tengok apa yang Tesla cuba lakukan, sebenarnya dia memang nak menggunakan sistem visual tadi tu. Dengan visual tadi tu, kalau dia dah boleh ajar kereta dia ataupun sistem dia untuk betul-betul memahami dunia purely dengan visual, kalau dia flip, masuk lagi satu input FLIR, forward looking infrared, untuk mengatasi masalah kabus, masalah hujan dan masalah-masalah lain, masalah gelap malam, rasa-rasanya nak kena ajar balik tak sistem tu untuk mengenali objek-objek yang dinampak dalam video ataupun dalam visual FLIR ni. Rasa-rasanya lah kan. Pasal kita tak pernah diajar pun. Tengok objek FLIR ni. Ni satu FLIR punya image. Kan? Kalau saya tak ajar awak pernah tengok first time, awak dah tahu kan, ni ada orang berlari ni. You nampak, kedal, dia tengok kejap, dia tahu, ni pagak. Ini macam padang lapang ni. Lepas tu you tengok, tu orang tu, rupa macam orang. Ini nampak macam tengki gayak. Ini pagak lah, ni dah kain ke apa-apa. Kan? So saya rasa that is why Tesla kena fokus on pure visual. Bukan pasal nak guna FLIR ke tidak, tapi memang nak kena fokus on pure visual. Sebab utama dia, bila kita dengar falsafah ni, kita penting kenapa kita kena dengar falsafah. Jadi falsafah Tesla senang. Dia kata, kita beroperasi, manusia ni hidup di dunia tidak bergantung kepada infrared. Kita tak bergantung kepada radar. Itu kelawak ada radar dia. Mungkin ada setengah-setengah binatang ada infrared punya vision ke apa benda ke kan. Setengah serangga ada vision infrared. Tapi kita navigate our world on purely vision. Jadi dia nak menghasilkan satu sistem yang boleh navigate the world in pure vision. So once that system dah boleh faham dunia dia hanya menggunakan pure vision, dia dah boleh install that brain into berbagai-bagai sistem dalam robot ke. Robot tu tak kira lah bentuk apa, bentuk kereta ke, bentuk humanoid ke, bentuk macam mesin memasang di kilang ke, ataupun pembantu doktor ke, pembantu rumah ke, tukang masak ke apa ke, dia dah boleh gunakan dalam pelbagai-bagai benda. Sebab solving vision AI ni is a very important step lah. Of course dia tak sebesar masalah general intelligence, where general intelligence you will have the ability to make inferences from so many different other things lah, from language, from macam-macam. Untuk vision ni is still relatively limited dia punya ability, tetapi it's a very important ability. Sebab from that step onto nak mengajar tentang benda-benda lain tu, saya rasa I mean it's not the same lah. Of course you nak ajar satu komputer tu, dia nak belajar bahasa secara sendiri, tak sama lah. Tapi untuk operasi dengan vision AI dah cukup dah. Dan di situlah saya rasa kenapa dia tetap fokus kepada kamera. Sebab bila dia dah reti nanti, you nak transfer, suruh dia tengok dan belajar melihat infrared, dah tak menjadi masalah. I think that's the story lah. That is the story that's going to happen. Di mana anjakan besar untuk Tesla ni sebenarnya ialah mengenai AI. Mengenai AI humanity from fossil fuels and AI. Jadi AI ni akan menjadi sesuatu yang saya kira sangat penting lah dalam masa tak sampai 5 tahun lah. Dalam masa tak sampai 5 tahun. Jadi Google punya Artificial General Intelligence punya projek dah berjalan lama dah. Dah lebih pada 10 tahun. Mungkin dah lebih dekat dengan 20 tahun lah dia punya General Intelligence project dia. Sama macam Facebook punya General Intelligence punya program juga dah berjalan lama dah. Begitu juga dengan Amazon. So dia orang semua ni tengah berusaha untuk menghasilkan sistem-sistem yang boleh belajar dengan sendiri. Dia panggil neural net,
machine learning. So dengan menghasilkan satu siri instruction yang simple, they can teach itself so many other things. So this is ini satu benda yang saya pun struggle nak explain macam mana. Tetapi inilah saya rasa bila berjaya yang akan menjadi tonggak pembangunan the real revolution lah. Sekarang ni kita sebut IR 4.0 Dalam IR 4.0 tu, yang akan menjadi enjin pembangunan yang paling penting ialah AI. Di mana kalau kita dengar, kalau kita bayangkanlah jika robot-robot ni semua boleh dihasilkan dan dia cukup pintar untuk mengambil tugas kita di kilang, bekalan buruh tu tak menjadi isu lagi dah, kan? Jadi macam semua wayang-wayang science fiction yang kita tengok lah, di mana setiap orang ataupun setiap tempat akan ada robot pembantu. You nak buka kedai makan, you beli je robot pembantu tukang masak, robot pembantu yang nak hantar makanan, dan you boleh run seorang-seorang. Macam dalam science fiction lah. So pada masa tu saya rasa kehidupan kita akan sangat berbeza, dan apa yang menjadi perbalahan sekarang bukan ya benda tu akan berlaku, tetapi bila ia akan berlaku. So I think dekat sini bila kita tengok Tesla punya usaha untuk menghasilkan AI driving ni, it is memang secara asasnya ialah untuk menghasilkan visual AI, visual artificial intelligence, yang boleh beroperasi secara visual. Yang lain, general intelligence lain, mungkin yang macam sedang cuba dihasilkan oleh Google semua, tahap dia lebih tinggi lah. Yang pasal itu melibatkan logik, melibatkan proses pemahaman segala benda. Kita boleh bermula dengan satu robot yang kosong, dengan a very simple set of instruction, dan lepaskan dia masuk ke dalam internet, dia masuk mencari, membaca dan cuba memahami konsep and ideas. So that is what artificial general intelligence should be lah, di mana bila kita berhadapan dengan AGI tu, katalah dalam komputer, dan bila kita berinteraksi dengan dia akan sampai satu tahap di mana kita tak boleh tahu sama ada itu ialah orang ataupun mesin ataupun robot. Dan benda ni dah tak jauh lagi dah, sebab kita sudah nampak beberapa contoh. Saya sebagai seorang wartawan, kita duk perhatikan benda ni, dan sudah ada sistem-sistem yang sedang dicuba, di mana kita bagi siaran media, dia boleh ambil siaran media tersebut dengan kombinasi gambar yang diberikan kepada dia, dia boleh olah menjadikan satu cerita berita tanpa sebarang input daripada manusia. So benda ni dah bergerak sebenarnya agak jauh. So selama ni saya nak cerita pasal kereta elektrik. Jadi itu saya dah sebut, kereta elektrik ni ataupun anjakan dunia pengangkutan ni, dia datang 3 serangkai. Pertama ialah elektrik, kedua ialah AI, dan ketiga ialah cara kita berinteraksi dengan AI tadi itulah. Jadi yang AI ni yang susah sekarang ni, ini dia gap yang paling besar sebenarnya. Gap anjakan daripada kereta ICE kepada kereta EV ni, anjakan yang kecil, dan saya nampak dah boleh lompat dah. Kebanyakan orang dah boleh make the mental leap. But dalam AI punya cerita ni, kebanyakan orang masih belum boleh buat mental leap. Kalau you tengok, pada pendapat saya, semua saluran-saluran yang cerita pasal EV ke, cerita pasal Tesla ke, semua macam kurang faham bahawa AI sebenarnya akan digunakan untuk bukan menambah jumlah kenderaan di atas jalan, tapi mengurangkan jumlah kenderaan di atas jalan raya.
untuk menjadikan sistem pengangkutan dunia lebih cekap, untuk menjadikan kereta itu sebagai public transportation. Ada sekarang saya duk tengok orang duk kata kita tak mau autonomous cars, kita nak train. Train tu bukan lalu depan rumah. Bas tak boleh lalu depan rumah pasal dia besar. Yang boleh lalu depan rumah ialah kereta, kereta yang kecil. Jadi sebenarnya public transportation akan berganjak daripada benda yang besar menjadi benda yang kecil. Pasal kita ada public transportation yang kecil ni, kita pakai taksi, cuma dia mahal. Dan bayangkan kalau lepas ni taksi itu tiada pemandu dan tambang dia mahal sikit je pada tambang bas. So kita mungkin akan still gunakan katalah saya bayangkan sedikitlah. Di zaman akan depan, masa datang dia akan di mana kalau rumah saya ni ada satu stesen MRT dalam jarak tak sampai 2 km. 1 km lebih sikit lah ada satu stesen MRT. Kemudian kalau kata daerah yang bersebelahan dengan saya ialah Bangsa, Petaling Jaya, Pantai Dalam, macam itulah. Kemudian Kuala Lumpur lah, kan. Katalah di masa depan sistem pengangkutan dah jadi cukup bijak. Kalau saya panggil kereta dan saya kata mesti kita nak minta drop off point kat mana, kan, pick up point dengan drop off point, macam kita minta inilah my taxi ke apa benda, kan. Jadi sistem tu akan jadi cukup pintar untuk dia tengok. Kalau kata masa peak hours, dia tengok trafik dah banyak, dia nak tolak kita masuk MRT, dia mungkin akan charge lebih. Kalau saya kata saya minta kereta daripada sini nak pergi ke sebagai contohnya nak pergi ke Bukit Bintang, dia kata MRT depan rumah awak ni boleh pergi Bukit Bintang. Jadi kalau saya minta pergi Bukit Bintang, dia akan charge mahal sikit. Tapi kalau saya minta daripada sini hanya pergi ke stesen MRT, dia punya cost per kilometer dia mungkin boleh drop. Jadi sistem pengangkutan akan datang akan menjadi close to 100% efficient at least in terms of availability and dispatching of resources to demand. Sebab dia tak boleh control demand. Demand ialah kita lah. Tapi dia boleh control the dispatch of equipment, of cars to customer. It will be done efficiently at variable pricing. Sentiasa, because the computer will always be analysing. Jadi ini yang akan berlaku di masa depan. Dan banyak orang tak boleh nak nampak benda itu sebab kita masih lagi dalam minda kereta. Dalam minda di mana dunia kita ialah berkisar kat kereta. Semua orang nak beli kereta, nak ada kereta, nak menunjuk dengan kereta. Tapi di masa depan saya nampak benda ni bila masuk AI dia akan bergerak ke arah lain. Akan tetap ada mereka-mereka yang kaya dan akan memiliki kereta secara persendirian, tapi saya rasa kebanyakan kita tidak akan mempunyai keperluan tersebut. Pasal kereta tu sebenarnya adalah satu bebanan. Kalau kereta tu boleh membuat duit, dia dalam bentuk taksi ataupun kereta sewa. And that's the most efficient way to make money from a car, or to use a car as a capital. The most efficient use of cars as capital is as taxi, as hired limousine, dan as kereta sewa. Di mana kadar penggunaan kereta tu lebih tinggi daripada kadar penggunaan kereta persendirian. Nampak tak? Dalam sekarang pun, kalau you pernah buat bisnes kereta sewa, you akan tahu kereta sewa punya mileage tinggi gila babi. Sebab itu menunjukkan bahawa kadar penggunaan kereta tersebut dah lebih tinggi. So bayangkan kereta sewa yang datang dengan dia punya AI, kadar penggunaan akan lebih tinggi. Jadi jumlah bilangan kereta yang perlu ada atas jalan raya mungkin dapat berkurangan. Sebab kita ni sebenarnya ialah memang kalau kata kita nak kena naik kereta api, setengah orang akan kata kena turun kereta, panjat tangga, naik kereta api, turun sebelah sana balik, kan. Of course itu less convenient than taking a car from point A to point B, but you still can do that. Cuma dia punya charges dia akan berbeza-beza mengikut keadaan trafik, destinasi, masa dan pelbagainya. Dan pelbagai-bagainya. So
inilah AI ni yang saya nampak akan menjadikan Tesla ni satu syarikat gergasi sebenarnya. Yang ni. Ya kan sekarang ni dia bukan syarikat agregasi. Kalau kita tengok Tesla, of course dia punya nilai pasaran dia besar lah. Berapa? Tak tahu harga dia sekarang $900 kan satu saham. $920 ke apa hari ni. So dia punya nilai dia 920 juta lah. 920 juta. Ya. 920 million 920 billion. 920 billion kan nilai dia. Itu dia mencecah 1 trilion lah. Saya pun tak ingat lah. So basically nilai saham dia memang besar. Tetapi syarikat tu sendiri bukan syarikat yang besar. Dia kecil daripada Nissan. In terms of dia punya sale. Dia jual dalam 1 juta tak sampai. Baru nak sampai 1 juta kereta tahun ni. Tapi yang akan menjadikan yang syarikat gergasi ialah AI. Kerana kalau dia berjaya menyelesaikan masalah visual AI ni, semua akan guna platform dia. Semua robot-robot dia, semua kilang akan menggunakan platform dia. Tak link kat YouTube channel? Oh ya ke? Tak ada lah. Kenapa tak link? Betul lah. Ada live. Kat YouTube ada live. Betul dia cakap tak ada. Saya pun tak tahu kenapa tak ada. Saya tengok dekat sini ada. Betul tak ada. Ini ada. Tapi memang saya tengok dekat saya punya ni tak nampak. Ni ada. Oh, salah channel. La ilaha illallah. Padanlah. Saya salah channel hari ni tu. Saya tengok pasal tak ada orang. La ilaha illallah. Tak apalah, nak buat macam mana rezeki kita macam tu hari ni. Saya salah klik dekat StreamYard. Saya salah klik dekat StreamYard tu. Cerita dia hari ni kan. Saya tengok siapa ada 5 orang je main hari ni. Tapi tak apa, terima kasih Nazrul, terima kasih Kamil. Kena mai jugalah. Tak apalah, mungkin besok kita boleh cerita balik lah tentang infrared apa semua ni. Tapi apapun cerita sebenarnya hari ni ialah tentang AI ni yang sukar untuk difahami oleh ramai orang. Iaitu AI ni akan mengurangkan jumlah kenderaan dan akan menjadikan kereta tu sebagai public transportation. Okey. Jadi Okey, tak apa. Terima kasih pada kawan-kawan yang mai hari ni. Kita pernah dekat 1 jam dah. Saya tak ada apa-apa lagi nak cerita lagi dah. Saya tak tahu macam mana nak plug in benda ni live pergi ke channel lain. Kita try tengok. Tembak tengok dia mau tak mau. Start live. Okey, P33 dah. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang baru masuk melalui FTV, saya hari ni telah membuat satu kesilapan besar, iaitu saya letak ini live dekat channel Ilham Editorial, iaitu channel yang kita gunakan untuk benda lain lah, untuk berita-berita politik dan sebagainya. Jadi mungkin nampak tengok, weh dah pukul 11 tak ada lagi. Sebenarnya ada, saya klik dekat channel lain, saya punya silap lah. Dan apapun saya ingat kat sinilah kita habis hari ni.
Besoklah kita sambung balik, dan harap-harap saya tak buat kesilapan macam ni lagi lah. Such a stupid mistake, saya tak perasan. Saya klik pada ikon yang salah. Jadi sekarang ni kita tak apalah, saya ulang balik sikit, saya buat recap, very quick recap quick recap, iaitu recap kita hari ni ialah mengenai di Thailand, macam mana dia orang Great Wall mendapat satu pelepasan cukai yang lebih banyak, dan boleh menjimatkan hingga 160,000 baht harga jualan kereta, ataupun $4,779. Dan ini satu penjimatan yang sangat besar untuk kenderaan, untuk pembeli-pembeli di Thailand lah. Of course Thailand mempunyai sasaran untuk menghasilkan 25 unit EV setahun lah di Thailand. Itu pun 30%, satu angka yang saya kira agak rendah juga lagi sekarang untuk kita tengokkan. Dan ni angka kenderaan elektrik di India. India ni banyak juga kenderaan elektrik, dekat 1 juta juga, tapi dia orang ni banyak kenderaan roda 3 lah, macam tuk-tuk tu dan motosikal. Tapi tetap banyak lah, dan dia boleh berganjak pada situ lah, sebab ada pengalaman dalam penghasilan bateri dan sebagainya. Dan inilah pembukaan Giga Berlin dibuka untuk penghantaran kereta. Ini pula cerita tentang kereta kebal elektrik. Nampaknya kita dah berganjak dah, tak boleh nak patah balik dah. Toyota ni cerita dia ialah tentang BZ4X ni. Dia kata bateri dia kalau lepas 10 tahun masih lagi boleh mengekalkan 90% tahap kapasiti dia, dan boleh bertahan selama 20 tahun lah. Mungkin ada turun sampai tahap 80%. Inilah update tentang Volkswagen punya ID software. Ini daripada Clean Technica, satu pojok di mana, ataupun kolom di mana penulis ni berkata tak mungkin hanya 50% saja pembeli kereta yang akan membeli kereta elektrik. Sebab sekarang orang dah sedar tentang pentingnya kereta elektrik dan bagaimana ia boleh menjimatkan wang dan memberi pemanduan yang lebih seronok. Cerita rumor Apple mungkin dibina oleh Porsche. Cuma berita besar saya hari ini ialah mengenai inilah Tesla punya secret master plan ialah scaling to extreme size, yang diperlukan untuk menganjakkan manusia daripada bahan api fosil dan juga AI. Jadi dua tonggak, iaitu untuk Tesla menjadi gergasi dibina atas penjualan kereta elektrik, dan keduanya atas AI. Dan yang AI itu yang susah sekarang ni, ramai orang tak faham ke mana dia nak pergi. Ramai orang rasa macam bila kereta tu tak perlu memandu, kita akan beli lagi banyak kereta dan akan lagi banyak kereta di jalan raya. Saya rasa akan begitu terbalik. Bila dah ada AI, kita tak beli kereta. Kenapa kita nak beli kereta? Sebab kereta tu adalah an extension of our personality for many people, an extension of our ego for many people. Jadi bila you dah tak memandu, dia dah tak sebahagian daripada you dah. Dia macam peti ais kat rumah lah. Ada orang beli peti ais mahal, tapi peti ais tu hanya berbaloi pasal kalau orang tengok lah. Faham tak? Macam mesin basuh semua, kita tak beli mesin basuh pasal jenama ke, pasal nak tunjuk ke orang, tak. Only on utility. Peti ais pun sama, walaupun kata you beli Bosch ke, Miele ke, apa-apalah brand mahal. Kalau you jenis yang memang gaya duduk studio apartment, mungkinlah you nak tunjuk, show off. Tapi kalau macam orang dah berkeluarga tu, dia nak yang besar, kalau nak beli yang besar. Mungkin dia beli Samsung yang paling besar sekali, yang 4 pintu ke apa-apa, and that's it lah. Bukan nak menunjuk ni cerita lah. Walaupun benda tu mahal pun, dia bukan untuk menunjuk lagi lah. Jadi kereta pun akan jadi macam tu, dia jadi white goods. Sekarang ni dah hampir-hampir jadi white goods pun. Ramai orang masih lagi ingatkan kereta tu dibeli atas dasar emosi. Tapi sebenarnya ramai orang beli kereta atas dasar apa? Atas dasar mungkin reka bentuk, that's it. Tapi yang paling penting ialah harga. Kereta tu tak selalu rosak, tahan lama. Reliability, durability and price. 3 benda aja orang fikir beli kereta. Kebanyakan orang lah. Pasal kebanyakan orang bukan kaki kereta. Jadi untuk test yang ni ialah AI ni. Bila AI ni berleluasa, jumlah kereta akan menurun. Waalaikumsalam.
Sorry lah siapa yang datang lambat daripada FTV, saya tersilap tekan tadi. Jadi channel kita yang live sebenarnya ialah Ilham Editorial untuk sejam 50 minit pertama. Saya sebenarnya dah habis dah benda nak cerita. Jadi kalau kawan-kawan nak tengok, kawan-kawan kena pergi dekat Ilham Editorial, tengok dekat situ lah live malam ni. Mungkin saya bagi link ke apa-apa lah. Tapi apapun saya ingat kita habis di sini. Saya minta maaf kepada kawan-kawan masa salah tekan link malam ni. Dan saya tak sedar. Saya tengok kenapa angka rendah, saya tak sedar. Rupanya saya salah tekan link. Jadi saya minta maaf kepada kawan-kawan, dan juga saya minta kawan-kawan tolong juga kalau rajin pergi tengoklah balik. Dan kalau boleh tolong tekan butang kongsi lah dengan kawan-kawan. Ajak mereka mai tengok kita live setiap malam pukul 10 hari Isnin sampai Jumaat. Dan juga saya minta yang mana belum langgan, tolong langgan di saluran kita. Dan tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.